Okay, insyaAllah kita akan sambung perbahasan sumber hukum, masuk kepada sumber hukum yang kedua dari disepakati, iaitu selepas Al-Quran As-Sunnah. Yang ketiga, ijma'. Ijma' ulama'. Ijma' ulama' ni bermaksud kesepakatan ulama' dalam menyatakan atau memberi pendapat, memberi komentar dan menentukan sesuatu hukum dalam sesuatu permasalahan. Okey, kita beri kepada yang pertama. Kita Ustaz pecahkan tajuk ijma' ni kepada 6. Saran untuk nampak tulisan ni. Yang pertama ta'rif, yang kedua rukun dan syarat, yang ketiga kehujahan ijma', yang keempat jenis ijma', yang kelima sandaran ijma', yang keenam hukum dan hukum mengingkarinya. Apakah hukum mengingkari ijma' ulama? Masuk yang pertama. Yang pertama ta'rif. Ta'rif ijma' dari segi bahasa bermaksud niat ataupun azam ataupun kesungguhan menghasilkan sesuatu, iaitu maksud ijma'. Yang kedua, ta'rif dari segi istilah, yakni persepakatan ulama mujtahid mengenai sesuatu masalah. Ulama mujtahid bersepakat mengenai sesuatu masalah. Ada menentukan ianya harus ataupun haram ataupun wajib ataupun makruh dan sebagainya. Itu ta'rif. Pergi pada yang kedua, rukun dan syarat. Rukun dan syarat ijma' ada 4. Yang pertama, sesuatu hukum disepakati oleh ulama mujtahid. Okay, apa-apa nak dimasukkan dalam ijma' ni mesti ada 4 rukun ni. Yang pertama, rukun dan syarat dia, sesuatu hukum tu mestilah disepakati oleh ulama mujtahid. Tidak boleh kita nak nyatakan hukum yang dijatuhkan oleh ijma' ni, contoh ada 10 mujtahid dalam ni, seorang saja tidak sepakat dengan 10 tu, maka terbatallah hukum ijma' ulama. Mesti yang pertama disepakati oleh ulama mujtahid. Yang kedua, rukun dan syaratnya ialah mengenai ahli ijma' itu sendiri, iaitu mujtahidin. Mujtahidin ni dia mestilah ada 4 perkara. Syarat-syarat nak masuk dalam syarat nak masuk dalam hukum ijma' ni, dia ada 4 syarat. Yang pertama, sesuatu hukum disepakati. Yang kedua, ahli ijma'. Ahli ijma' tu, mujtahidin tu mesti ada 4 syarat. Apakah syarat dia? Syarat dia yang pertama ialah mestilah mujtahid itu adil. Mesti adil, tidak boleh zalim. Yang kedua, tidak menarik diri semula dari kesepakatan. Maksudnya apa? Dah sepakat sesuatu hukum, tidak boleh mujtahid itu tiba-tiba ditarik balik sepakat dia. Dia kata, aku tak bersepakat mengenai pendapat tersebut. Tak boleh. Yang ketiga, bersepakat semuanya. Semua kena sepakat. Yang keempat, wujudnya lebih dari seorang mujtahid dalam satu zaman. Mestilah dalam satu zaman tu tidak boleh ada hanya seorang saja mujtahid untuk menjadikan hukum ijma'. Ijma' ni bermaksud jamak. Jamak maksud berkumpul, sesuatu kumpulan. Maka tidak boleh kumpulan tu ada seorang saja. Tak dipanggil ijma', tak dipanggil kumpulan. Itu syarat kedua mengenai ahli ijma'. Yang ketiga, syarat dan rukun ijma' yang ketiga ialah wujudnya ulama mujtahid ketika berlaku sesuatu masalah hukum dan mereka sepakat dengan hukum tersebut. Maksudnya, sesuatu hukum dan masalah tu mesti ada mujtahid pada waktu itu. Mesti ada. Dia tidak boleh mujtahid tu tidak tahu menahu apakah permasalahan, apakah hukum yang nak dibincangkan, tiba-tiba dia datang dia sepakat. Tak boleh. Dia mesti ada di tempat tersebut dan mengetahui situasi persekitaran tempat tersebut. Okey, yang keempat, sepakat secara tegas. Mestilah setiap mujtahid itu mesti dia bersepakat ke atas sesuatu hukum dan permasalahan secara apa? Secara tegas. Tidak boleh dia saya
saya bersetuju dengan pendapat tu, tak boleh. Dia kena tegas, dia kena cakap. Ataupun dia, kalau dia contohnya mujtahid itu seorang yang tidak yakin, dia mesti memberi kesepakatan dia melalui tulisan. Dia menyatakan aku bersepakat dengan pendapat ini, sesuatu pendapat. Dia mesti tegas. Dari segi apa? Dari segi ucapan, amalan dia mesti tegas, mesti jelas dengan apa yang dia sepakati tersebut. Okey. Masuk kepada kehujahan ijma'. Yang ketiga, kehujahan ijma'. Kehujahan ijma' maksudnya apakah yang menjadikan ijma' itu sebagai sumber hukum di dalam Islam? Yang pertama, dalil dari Al-Quran itu sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 143 yang bermaksud umat yang terpilih dan sederhana memberi keterangan kepada manusia. Ayat dia apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan, satu umat yang terpilih lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia yang lain. Maksudnya apa? Umat Muhammad ni bukan sekadar umat terpilih, tapi umat Muhammad ni menjadi berperanan menasihati, berperanan memberi keterangan antara satu sama lain, tidak sekadar umat sahaja. Itu dalil daripada Al-Quran. Maka dari rentetan daripada dalil tersebut, maka bolehlah ijma' ni dijadikan sebagai suara yang berperanan dalam menentukan hukum. Yang kedua, dalil as-sunnah. Okay, dalil as-sunnah, Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan berkumpul umat aku 'ala dhalalah, dalam kesesatan. Bermaksud dalam sesuatu kumpulan itu umat Muhammad tidak akan berkumpul melainkan untuk menyatakan perkara kebaikan. Sekiranya berkumpul, mesti ada salah seorang yang menyatakan ni tak boleh, kita tak boleh buat macam ni, kita tak boleh menipu, berbohong dan sebagainya. Mesti kumpulan tersebut mestilah akan ada yang menasihat kepada ke arah kebaikan. Itu daripada hadis Nabi SAW, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan berkumpul umatku di dalam kesesatan. Tiba-tiba buat kumpulan menyatakan bahawa ini jemaah yang secara keseluruhan lah. Contoh dalam Malaysia, mesti apabila dalam Malaysia ni mestilah semua bersepakat bahawa agama Islam ni, ni orang Islam lah, semua bersepakat agama Islam ni adalah agama yang benar. Maka apabila muncul dalam agama Islam ni sesuatu perbuatan yang membawa kepada kesesatan, contohnya ajaran-ajaran sesat, maka mesti ada golongan kumpulan yang akan menegur perbuatan tersebut dan mengharamkan. Okey. Itu dalil daripada as-sunnah. Dalil logik akal. Dalil logik akal menjadi kelaziman manusia akan terima suatu keputusan apabila ia diputuskan oleh jemaah atau ramai pihak. Okay. Menjadi kelaziman. Fitrah manusia ni dia akan menerima suara ramai. Maksudnya apa? Ramai yang menyatakan bahawa benda ni boleh. Benda ni boleh. Tambah pula suara tu suara mujtahid, suara ulama. Maka lagilah manusia akan menerima pendapat tersebut. Itu dalil logik akal bahawa kehujahan ijma' ni boleh diterima pakai. Okey. Yang keempat, jenis ijma'. Jenis ijma' terbagi pada dua. Ijma' sharih, ijma' sukuti. Ijma' sharih apa maksud dia? Ijma' sharih bermaksud ulama menyatakan mereka bersependapat sama ada melalui perkataan atau tulisan. Sharih diterima oleh jumhur ulama secara qat'i, tak boleh dipertikaikan. Maksudnya apa?
ulama menyatakan mereka menyatakan sendiri, menyuarakan sendiri bahawa mereka bersepakat ke atas sesuatu hukum, sesuatu permasalahan. Itu dari segi sama ada dari segi percakapan ataupun macam Ustaz cakap tadi dari segi penulisan. Mungkin ada ulama yang berjauhan, mereka menulis menyatakan bahawa aku sepakat dengan perbahasan tadi dan sebagainya. Okey. Dia menatijahkan, Soreh ni menatijahkan satu martabat bagi ijma' ni, iaitu ijma' Soreh. Ijma' Soreh martabat dia ialah qat'i, tidak boleh ditolak, tak boleh dipertikaikan. Itu jumhur ulama menyatakan ia adalah qat'i, tidak boleh ditolak. Okey, jenis ijma' yang kedua, ijma' sukuti. Namanya ijma' sukuti. Ijma' sukuti ni dia lebih kepada menggunakan kaedah as-sukutu ala mati ridha. Maksudnya macam perkataan Melayu, macam perbidanan Melayu, diam tanda setuju kan. Diam tanda setuju. Kerana sebab apa dia menggunakan ijma' sukuti, diam tanda setuju? Bahasa Arab menyatakan as-sukutu ala mati ridha. Diam itu tanda kepada redha, kepada setuju. Maka daripada ijma' sukuti inilah, as-sukutu ala mati ridha, ulama menyatakan boleh diguna pakai. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima mereka menyatakan diam tu tanda setujulah. Sebab apa? Dia tidak membangkang, maka dia diam. As-sukutu ala mati ridha. Menerima. Okey, ulama menerima jenis ijma' sukuti ini terbagi kepada dua pendapat. Ada yang menerima ijma' sukuti ini sebagai dalil zanni sahaja, ada yang menerima ijma' sukuti ini sebagai qat'i. Tadi Soreh semua menyatakan Soreh adalah ijma' qat'i, menyatakan taraf dia ialah qat'i, tidak boleh ditolak. Tapi sukuti ini terbagi kepada dua, iaitu menerima ia adalah qat'i, ada juga yang menerima ia adalah zanni. Yang pertama, yang menerima sebagai zanni. Sebagai zanni ni maksudnya apa? Masih lagi boleh dipertikaikan. Contohnya, ulama yang menerima sebagai zanni iaitu Al-Kharqi dari ulama Hanafi dan Al-Amidi dari ulama Asy-Syafi'i. Manakala ulama yang menerima sebagai qat'i pula ialah selain dari yang terima sebagai zanni dan yang menolaknya. Maksudnya yang menerima selain daripada yang menerima sebagai zanni, iaitu Al-Kharqi dan Al-Amidi, dan selain ulama yang menolak ijma' sukuti. Yang menerima tapi dia menerima secara qat'i ialah selain daripada pendapat zanni tadi dan selain daripada yang menolak ijma' sukuti. Okey, kita pergi kepada pendapat yang menyatakan tidak boleh ijma' sukuti ini tidak boleh diguna pakai. Iaitu siapa? Sebahagian ulama Asy-Syafi'i dan sebahagian ulama Maliki dan Al-Baqilani. Itu ulama yang menolak ijma' sukuti. Dia tolak habis. Dia tak kata ijma' sukuti ni dalil zanni ataupun dalil qat'i. Dia tolak habis, dia tak terima. Adapun yang menerima tadi, dia dua pendapat. Dia ada yang menerima sebagai zanni, ada yang menerima sebagai qat'i. Yang menerima sebagai zanni tadi ialah Al-Kharqi dan dari ulama Hanafi dan Al-Amidi dari ulama Asy-Syafi'i. Yang menerima sebagai qat'i pula ialah selain daripada yang menerima sebagai zanni dan selain daripada yang menolak ijma' sukuti. Saya rasa antum faham penerangan. Okey, habis jenis ijma'. Kita pergi kepada yang kelima, iaitu sandaran ijma'.
Okey, sandaran ijma'. Okey, jumhur ulama sepakat menyatakan tidak akan wujud ijma' tanpa sandaran. Mestilah ijma' ni apabila berkumpul, berijtima', mestilah mereka ada sandaran mereka daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana apa? Kerana hal tersebut kerana Nabi SAW tidak membuat sesuatu keputusan tanpa sandaran kepada wahyu. Maka apabila Nabi membuat keputusan bersandarkan kepada wahyu Allah, apatah lagi lebih-lebih lagi lah ijma' ulama lebih lagi perlu kepada sandaran, iaitu sandaran kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak akan berlaku ijma' tanpa sandaran. Kalau antum rujuk, boleh rujuk pada muka surat 53. Sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat Al-Quran ini menafikan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak akan bercakap-cakap, berkata-kata berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi ia adalah apa yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ijma' ulama sudah tentulah mereka akan mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak berkata-kata dan menyatakan sesuatu hukum berdasarkan hawa nafsu saja. Namun begitu, ia terpecah kepada dua. Ada segelintir ulama berpendapat boleh berlaku ijma' tanpa sandaran. Contohnya urusan jual beli secara unjuk-mengunjuk juga layan diri di pasar raya, di mana ia diharuskan dengan berdasarkan adat. Ini ada dua pendapat. Ada yang menyatakan boleh ijma' tanpa sandaran. Contohnya jual beli unjuk-mengunjuk. Jual beli tunjuk kan. Kita tunjuk tu nak beli yang tu. Lepas tu dia angkat, kita bayar. Lepas tu dia terima duit, kita ambil barang, lepas tu balik. Itu unjuk-mengunjuk. Yang tu tak apa, tanpa sandaran. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, jumhur ulama berpendapat ijma' seharusnya berdasarkan sandaran. Inilah merupakan pendapat yang lebih tepat. Pendapat yang kedua inilah lebih tepat, bahawa ijma' perlulah kepada sandaran, wajib ada sandaran. Jika tiada sandaran, maka tidak boleh diterima. Lantaran itu, dengan adanya sandaran menyebabkan hukum ijma' bertaraf qat'i. Bila ada sandaran, ijma' menjadi qat'i. Sebaliknya, jika tiada sandaran, dia akan menjadi zanni. Habis sandaran ijma'. Kesimpulannya, sandaran ijma' dia mestilah berdasarkan mempunyai sandaran kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada juga ulama berpendapat tidak perlu kepada sandaran pada sesetengah perkara. Ulama kedua berpendapat wajib mesti ada sandaran, barulah ia bertaraf qat'i. Maka pendapat yang berrajih, yang lebih tepat, kita berpegang kepada pendapat yang kedua, iaitu mestilah ada sandaran. Okey, Ustaz tekankan sikit kat sini. Pendapat Syiah mengenai ijma'. Pendapat Syiah mengenai ijma' ni, mereka menyatakan mustahil
pada zaman sekarang mempunyai ijma'. Kerana apa? Kerana kita tidak boleh kenal siapa yang bertaraf mujtahid. Kita tak boleh kenal. Yang pertama. Yang kedua, mustahil untuk mengumpul ke semua pendapat mujtahid di seluruh dunia. Mustahil untuk kumpulkan pendapat di seluruh dunia. Itu mustahil. Tapi jumhur ulama menyatakan tuduhan Syiah tersebut ialah tidak berasas dan hanya sangkaan semata-mata. Yang kedua, ijma' diperlukan walaupun pada dalil qat'i. Maksudnya apa? Ada pendapat ulama menyatakan, pendapat Syiah menyatakan kenapa perlu kepada ijma' kerana sedangkan sudah ada dalil qat'i. Dalil qat'i ni maksudnya apa? Dalil yang tidak perlu dibahaskan lagi. Wa aqimus solat, wajib solat. Tapi jumhur ulama menyangkal pendapat Syiah tersebut kerana apa? Walaupun dalil itu qat'i, wa aqimus solat, mesti dia ditentukan hukum dia. Wa aqimus solat, dirikan solat. Solat apa yang wajib didirikan, solat apa yang menjadi sunat dan sebagainya. Yang tu pendapat jumhur ulama menyangkal pendapat Syiah yang menyatakan kenapa perlu kepada ijma' sedangkan dalil sudah qat'i. Maksudnya dalil yang sudah jelas. Aqimus solah sudah jelas. Tapi ulama menyatakan dia perlu kepada ijma' ulama untuk menentukan hukum. Sebab apa? Aqimus solah ni, aqimus solah memang wajib dirikan solat, tapi ada solat sunat dan solat wajib dan sebagainya. Okey, kita masuk kepada hukum mengingkarinya. Hukum mengingkari ijma'. Hukum mengingkari ijma' secara ringkasnya hukumnya adalah kafir. Tapi kita kembali kepada jenis ijma' tadilah. Ijma' sarih, ijma' sukuti. Kalau ijma' sarih, hukumnya adalah kafir kita mengingkarinya. Sekiranya ijma' itu ialah ijma' sukuti, maka kita tengok kepada pendapat imam. Sekiranya dia menyatakan ijma' sukuti itu adalah qat'i, maka tidak boleh ditolak. Sekiranya dia berpendapat ijma' sukuti itu ialah zanni, maka boleh ditolak. Ataupun ada ulama yang menolak mentah-mentah ijma' sukuti. Yang tu tak apa. Tapi ijma' sarih tidak boleh ditolak. Hukumnya adalah kufur. Kerana mengingkari dalil qat'i seperti mengingkari ijma' dan sahabat yang riwayatkan secara mutawatir. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua tadi, tidak kufur kerana apa? Kehujahan ijma' adalah zanni. Imamul Haramain. Imamul Haramain berpendapat ijma' adalah bertaraf zanni. Masih lagi bertaraf zanni. Itu hukum mengingkari ijma'. Yang pertama, kufur kerana mengingkari dalil qat'i. Yang kedua, tidak kufur, yakni pendapat Imamul Haramain, kerana ijma' tu masih bertaraf zanni. Wallahu a'lam. Itu mengenai ijma'. Sekali lagi Ustaz ulang secara ringkas. Yang pertama, takrif ijma', bermaksud niat, azam, kesungguhan, hasil sesuatu. Dari segi istilah, persepakatan ulama mujtahid mengenai sesuatu masalah. Dia terbaca pembahasannya kepada rukun dan syarat. Rukun dan syarat ada 4 tadi. Kehujahan ijma'. Kehujahan ijma' ada 3. Rukun dan syarat tadi ada 4, iaitu sesuatu hukum disepakati oleh semua mujtahid. Lepas tu ahli ijma' mestilah mencukupi syaratnya. Yang ketiga, wujudnya ulama mujtahid ketika berlaku sesuatu masalah. Yang keempat, sepakat secara tegas. Mujtahid sepakat secara tegas. Okey, kehujahan ijma'. Kehujahan ijma' tadi terbagi pada 3, iaitu hujah daripada Al-Quran, kenapa ijma' boleh digunakan pakai, hujah daripada As-Sunnah. Yang ketiga, hujah daripada logik akal. Yang keempat, jenis ijma'. Jenis ijma' terbagi pada 2, iaitu sarih dan sukuti. Sarih ni bertaraf qat'i, wajib menerimanya. Sarih bermaksud
ulama bersepakat secara jelas. Sukuti ni bermaksud sukut, sakata, sukut, diam. Diam tu jenis ijma' sukuti, ada ulama yang menerima dan ada ulama yang menolak. Ulama menerima terbagi kepada dua. Dia menyatakan ijma' sukuti ini sebagai dalil zanni, ada juga yang menyatakan ia sebagai dalil qat'i. Ini beberapa orang tadi lah. Yang kedua, ulama yang menolak. Ulama yang menolak ialah sebagian ulama Syafi'i, sebagian ulama Maliki dan Al-Baqilani. Yang ketiga, sandaran ijma'. Sandaran ijma', kesimpulannya sandaran ijma' ni mesti ada sandaran. Mesti ada sandaran. Sebab apa? Nabi juga bersandarkan kepada wahyu, maka ijma' juga bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada juga pendapat ulama yang menyatakan tidak perlu kepada sandaran dalam beberapa perkara lah. Tapi yang lebih tepat, ijma' mestilah perlukan kepada sandaran. Dan yang kelima, hukum mengingkarinya. Hukum mengingkarinya terbagi kepada dua, iaitu kufur. Yang pertama, kufur kerana apa? Kerana mengingkari dalil qat'i seperti mengingkari ijma' sahabat. Mengingkari dalil qat'i seperti mengingkari ijma' sahabat, seperti mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Maka kufur, mengingkari ijma'. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Imamul Haramain menyatakan ijma' ni masih lagi bertaraf zanni, maka mengingkarinya tidak jatuh kepada kekufuran. Itu saja perbahasan mengenai ijma'. Wallahu a'lam.